billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan pada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, seperti biasa, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, kerana dengan peluangnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak rahmat yang kita rasakan setiap hari. Rahmat hidup, rahmat berkeluarga, rahmat menambahkan ilmu dan juga rahmat pada pagi ini untuk bersama-sama berada di dalam taman-taman syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan, mudah-mudahan juga kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan 1001 keberkatan dan rahmatnya lagi kepada kita sepanjang hari ini, insya-Allah. Bertemu lagi kita untuk edisi 25 Julai 2022 bersamaan 25 Zulhijjah 1443 Hijrah. Lebih kurang 4 ataupun 5 hari saja lagi kita bakal meninggalkan tahun 1443 Hijrah dan memasuki tahun baharu 1444 Hijrah. Jadi satu persoalan untuk kita tanyakan pada diri kita bersama, adakah azam kita tahun lalu ataupun tahun ini sudah pun kita lunaskan dan tunaikan? Kalau belum, ayuh sama-sama kita tajdidkan semula azam tahun yang ini yang tidak kesampaian untuk kita laksanakan pada tahun hadapan, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama bualkan, sama-sama kita bicarakan, sama-sama kita dapatkan kupasan bagi setiap soalan yang diajukan. Dan insya-Allah kalau kita lihat sendiri dalam bab berkaitan dengan ilmu itu, ilmu ini terbahagi kepada beberapa cabang kata para ulama. Antaranya ilmu yang wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita tahu dan wajib untuk kita amalkan. Apakah ilmu tersebut? Iaitu ilmu fardu ain. Ada juga ilmu yang wajib kita ketahui namun sunat untuk kita amalkan. Apakah itu? Perkara-perkara sunat. Namun begitu, ada juga ilmu yang wajib untuk kita tahu ataupun perlu kita tahu namun haram untuk kita amalkan. Apa dia? Itulah ilmu berkaitan dengan sihir. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama mempelajari satu topik iaitu berkaitan dengan sihir amalan syaitan. Sudah semestinya banyak soalan-soalan yang ingin diajukan. Seperti biasa, ada soalan boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini, saya tidak keseorangan seperti biasa. Saya hanya sebagai perantara ataupun moderator. Jadi bagi menjawab soalan-soalan daripada sidang penonton sekalian berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, sihir amalan syaitan, bersama dengan kita yang berbahagia Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Sihat? Alhamdulillah sihat. Dengar kata baru balik daripada Penang Doktor. Okey, perjalanan okey Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selamat sekalian, kita nak teruskan permulaan pagi perbincangan kita pada pagi ini. Jadi seperti biasalah, kita ingin mendengar sedikit tausiah ataupun mukaddimah pendahuluan tentang topik yang kita ingin pelajari pada hari ini, iaitu sihir amalan syaitan. Jadi Doktor, apakah sebenarnya intipati yang kita nak pelajari pada pagi ini Doktor daripada topik kita sihir amalan syaitan? Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء
lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Luqman dan juga kepada semua penonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla daripada anasir-anasir jahat seumpama sihir. Jadi perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah ialah perbincangan berkaitan dengan sihir amalan syaitan. Jadi kalau kita melihat kepada sihir itu, dia merupakan suatu perkara luar biasa. Dia benda yang orang kata khawariqul adah, benda yang pelik. Senangnya benda yang pelik, benda yang luar biasa, yang dia ada kaitan dengan perkara-perkara gaib, iaitu ada berkaitan dengan makhluk-makhluk halus. Jadi itu adalah sesuatu yang melibatkan sihir. Sebab itu kalau kita lihat Al-Imam Syafi'i menyatakan, "Lau ra'aitum sahibal bid'ah yatiru fil hawa fala taghtarru bih." Kalau kamu tengok ada pelaku bid'ah ni orang yang melakukan maksiat kepada Allah Taala. Dia boleh terbang atas udara. Dia boleh terbang macam Superman. Fala taghtarru bih, jangan kamu terpedaya dengan dia. Sebab apa? Orang kita ni kau tengok benda pelik dan sebagainya, dianggap itu karamah. Tapi sebenarnya itu bukan karamah, itu adalah daripada syaitan. Sebab sihir itu daripada syaitan. Sebab itu kemuncak sihir ini ialah apabila munculnya Dajjal di akhir zaman, yang memang dia boleh buat benda pelik-pelik, tetapi benda pelik-pelik itu datang daripada syaitan. Apatah lagi sihir digunakan untuk menyakiti seseorang dengan menggunakan sihir itu, iaitu dengan perantaraan syaitan, dengan meminta pertolongan daripada syaitan. Maka pada ketika itu seseorang itu dia nak melunaskan dendam yang ada dalam diri dia, hasad dengki yang ada dalam jiwa dia. Cuba kita tengok punca-punca ataupun suatu sihir ni, dia datang daripada sesuatu yang memang sesuatu yang dia tak puas hati, dia dendam dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, orang kata bahasa sekarang kata, cara kasar tak boleh, akan dibuat cara halus. Cara kasar ni benda berdepan, tak boleh kan. Maka dibuat cara halus. Cara halus ni cara gaib lah. Cara dengan minta pertolongan daripada jin dan syaitan. Jin dan syaitan suka sangatlah apabila manusia yang sepatutnya makhluk yang terbaik, tiba-tiba makhluk yang terbaik ni tunduk pada mereka. Makhluk yang terbaik ni minta tolong pada mereka. Dia juga seronok lah. Maka pada ketika itu mereka yang melakukan sihir ni, dia boleh buat satu benda yang tak boleh buat dalam keadaan yang biasa. Sebab itulah kadang-kadang sihir itu menyebabkan orang itu sakit. Sihir itu menyebabkan seseorang itu berpisah suami isteri, dan pelbagai lagi sihir-sihir yang berlaku menyebabkan berlakunya porak-poranda dalam masyarakat. Sebab apa? Punca dia adalah amalan syaitan. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang jelas, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW menyatakan bahawa ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Maknanya perkara ini bukan setakat dosa besar, tapi dia membinasakan. Antara 7 perkara ini mula Nabi sebut asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua Nabi sebut sihir, was-sihir. Maknanya sihir itu berada nombor 2. Rankingnya Nabi letak daripada 7 perkara membinasakan itu, rankingnya Nabi letak nombor 2 selepas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dan sihir. Sebab itu para ulama menyatakan sihir juga merupakan elemen syirik yang membawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu dosa syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar, sehingga disebut dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang matilah kerana syirik. Mana dia tak sempat bertaubat kepada Allah, dia matilah kerana syirik. Allah Taala bagi satu statement yang sangat jelas bahawa Allah tidak mengampunkan dosa orang yang dalam keadaan sedemikian matilah kerana syirik. Dan sihir ini boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahawa wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Syaitan itu kufar kerana dia mengajar manusia dengan sihir. Maka sihir itu ada kaitan dengan kekufuran, sihir itu kaitan dengan syirik, sihir itu merupakan amalan syaitan. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz dari pagi pendahuluan awal ni. Yang dapat saya simpulkan Ustaz, kalau kita tengok arak ni menjadi kepada punca kepada maksiat-maksiat. Dan sedangkan sihir ini pula menjadi punca kepada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua sidang-sidang sekalian dijauhi daripada sifat hasad, dengki dan sebagainya ini, agar kita tidak melaksanakan dan juga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi untuk seterusnya Ustaz, kita nak raikan soalan daripada penonton, boleh Ustaz? Insya-Allah. Soalan pertama daripada saudari ataupun puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sihir juga berlaku pada zaman baginda Rasulullah SAW serta para sahabat baginda, dan bagaimanakah cara baginda menanganinya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat yang bertanya di Facebook ya, iaitu apakah sihir juga wujud pada zaman Nabi SAW? Ya, wujud. Bahkan sesuatu yang jelas bahawa Nabi SAW sendiri pernah disihir. Daripada siapa? Daripada Yahudi lah. Sebab Yahudi ini dia cukup suka belajar sihir ini. Jadi maknanya Nabi SAW sendiri pernah disihir. Maka di situ menunjukkan bahawa sihir ini memang wujud. Dan bagaimana Nabi disihir? Nabi disihir oleh seorang Yahudi yang nama dia Labid bin Al-A'sam dengan mengikat sebelah simpulan pada sikat Nabi SAW dan juga meletakkannya di perigi dalam telaga, sehingga Nabi SAW merasa agak orang terpening sikit lah. Tapi Allah pelihara Nabi lah. Nabi tidaklah hilang ingatan, tidak, cuma Nabi rasa macam khayal sikit, pening sikit. Maka pada ketika itu Jibril alaihissalam datang meruqyah Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW membaca surah Al-Mu'awwidhatani untuk melepaskan sihir tersebut. Ada sebelah simpulan, sebelah ikatan. Nabi baca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Yang kedua-duanya itu sebelah ayat. Surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi satu ayat Nabi baca, satu simpulan putus, terlerai. Satu Nabi baca lagi sampailah ke sebelah-belah ayat, selesainya surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka Nabi SAW rasa lega lah, rasa lega. Maknanya di situ sihir boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, hatta kepada Nabi SAW yang maksum. Nabi pun diuji dengan sihir. Cumanya Nabi ada kekuatan dan Nabi tunjukkan kepada kita cara bagaimana untuk menangani sihir tersebut dengan kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita mohon pertolongan Allah, kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, kita menggunakan amalan-amalan tertentu, insya-Allah kita akan mendapat keselamatan. Allah pelihara kita di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, bila mana menyebutkan tentang puasa Ustaz tu, ada dua surah tu yang kita boleh amalkan bersama. Surah yang simple yang kita selalu baca pun dalam solat, untuk kita leraikan ataupun kita nak elakkan daripada terkena sihir, insya-Allah. Jadi Ustaz, saudara sekalian, banyak lagi yang kita bincangkan ni berkaitan dengan sihir amalan syaitan. Namun sebelum tu kita nak berhenti berjeda sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bergabung di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dilimpahkan dengan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, masih lagi di dalam topik perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan sihir, amalan syaitan. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk soalan berikutnya ni Ustaz, satu persoalan ya, berkaitan dengan kita pun membincangkan topik berkaitan dengan syaitan. Ni Ustaz, saya membuat ada sedikit bacaan lah. Ada setengah pandangan ulama yang mengatakan bahawa syaitan ini bukanlah makhluk, tetapi ianya adalah sifat. Jadi jin yang suka mengajak orang melakukan kerosakan, maksiat ini yang namakan syaitan. Sama juga dengan manusia. Manusia yang kalau bersifat ataupun yang suka melakukan benda-benda keburukan ni juga boleh digelar sebagai syaitan, Ustaz. Jadi Ustaz, persoalannya, adakah syaitan ini adalah makhluk ataupun ianya hanya sekadar satu sifat, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan. Dia syaitan ni sebenarnya apa maksud dia? Itu sebenarnya kalau kita nak tahu. Syaitan ni daripada perkataan syatana. Syatana makna dia ba'uda, iaitu sesuatu yang nak menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Al-Quran ketika mana Allah menyatakan tentang syaitan, syaitan ini bukan sekadar ditujukan kepada makhluk yang namakan jin. Sebab syaitan juga ditujukan kepada manusia yang Allah sebut syayatinul jin wal ins. Syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Maknanya apa? Makna sifat-sifat, betul yang sebut tadi tu. Sifat-sifat yang nak menjauhkan seseorang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kalangan jin ni bukan semua syaitan. Kan? Di kalangan jin ni dan betul Allah sebut syaitan di kalangan jin. Maknanya golongan jin ini adalah satu kumpulan keturunan iblis yang mereka ini memang tujuan dia nak menjauhkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok mana pun dia akan buat nak memesongkan akidah, nak memesongkan akhlak kita supaya kita terjebak dalam perkara-perkara yang haram dan seumpamanya. Maka itu adalah syaitan yang kita tak nampak ni. Di kalangan jin lah. Yang kadang-kadang yang kita boleh buat benda pelik-pelik dengan benda luar biasa. Yang keduanya, manusia juga dia panggil syaitan. Allah Ta'ala sebut kan. Syaitan di kalangan manusia. Siapa? Iaitu golongan manusia yang nak menjauhkan kita daripada jalan Allah. Sifatnya itu. Duk ajak kita buat benda mungkar. Pantang ada benda-benda yang mungkar dia ajak kita. Kita beritahu dia kamu setan. Setan itu bukan batang tubuh dia, tapi sifat dia yang membawa kepada sesuatu yang menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebenarnya syaitan. Dan syaitan itu, sifat itu wujud pada kedua-duanya. Wujud pada golongan jin, wujud pada golongan manusia. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah Allah kata sebenarnya kita ni Ustaz, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi sebenarnya manusia ni dan juga jin ni pada asalnya tu sifatnya sama, iaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi kalau kita ni cek balik diri kita, kalau suka duk ajak orang buat ni sikit-sikit nak bergosip sebagainya tu, takut-takut kita ni pun ada sifat-sifat syaitan tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, untuk soalan berikutnya kita nak raikan pemanggil talian seperti biasa. Assalamualaikum Tuan Haji Umar kita, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Lokman atau nama gelarnya Syah dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Ya, saya alhamdulillah sihat, dai dan juga ustaz sihat ya. Alhamdulillah seperti biasa Tuan Umar. Seronok dengar suara pagi ni tu. Silakan soalan pagi ni Tuan Umar. Soalan saya begini doktor ya.
doktor, kalau kita ni kalau sakit lah, kita ni kadang-kadang tak fikir panjang dah, pergi hospital, pergi klinik, tak sembuh. Jadi orang yang sakit ni dikira nak sembuh je Ustaz. Ni doktor, termasuklah saya juga kalau sakit pun, kita kira nak sembuh je, tak kira lah apa cara sekalipun, janji boleh sembuh. Soalan saya Ustaz, apabila hospital doktor-doktor fakar tak jumpa sakit, dia akan jumpa bongo lah Ustaz. Yang tu yang paling popular. Bila jumpa bongo ni, bongo ini bukan orang jauh ni, yang sihir awak ni, orang dekat-dekat rumah je, badan kecil-kecil, kurus rendah-rendah. Oh, bukan main doktor. Dia cakap, soalan saya, apakah boleh orang yang macam kita ni, karamah tu ialah satu hal, adakah orang yang diberi kelebihan boleh melihat alam gaib ini? Contoh tengok dalam air, kalau tak nampak anak luar nikah. Jadi apakah ini dikirakan kelebihan? Ada ke kelebihan manusia biasa macam saya ni boleh melihat alam gaib? InsyaAllah. Bagaimana yang selalu kita dengar buat apabila jampi serapah digunakan dan boleh nampak benda-benda yang gini. Adakah manusia biasa macam kita ni diberi kelebihan untuk boleh melihat alam gaib ini doktor? Itu soalan saya doktor dan Dai. Terima kasih banyak doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar di atas soalan pada pagi ini. Berbalik kepada persoalan atau persoalan yang diajukan oleh Tuan Haji Omar, teringat cerita ni apa, Nuju 4 belalang kan, buka tengok air tu. Jadi doktor, boleh ke doktor amalan sebegini? Adakah ini juga merupakan amalan daripada syaitan, juga menggunakan medium daripada syaitan itu sendiri? Baik, terima kasih kepada Encik Omar Abdul Majid di atas persoalan yang dikemukakan. Biasanya memang orang yang sakit, diuji dengan sakit, maka dia berada agak desperate, dia rasa macam terdesak. Maka pada ketika itu dia akan cuba pelbagai medium untuk memastikan sakitnya sembuh. Namun begitu, sebagai orang Islam, kita ada kaedah dia, kita ada cara dia. Matlamat nak sembuh tak mesti berdasarkan kepada cara yang betul. Kaedah dia menyatakan al-ghayah la tubarir wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau cara tak betul dengan berjumpa bomoh yang menggunakan makhluk halus, maka itu cara yang tak betul, bahkan boleh menjerumuskan kita ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana Allah bagi ujian sakit, sebenarnya ujian itu ada hikmah dia. Setiap ujian itu sebenarnya Allah nak bagi pahala sebenarnya. Allah nak bagi pahala. Dan Allah nak mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab itu kalau dia pergi berubat, contoh dia sakit, pertama kali kita nak tengoklah sakit kita sakit bagaimana. Bila cek buat MRI ke, buat CT scan dan sebagainya, tiba-tiba doktor pakar macam mana pun menyatakan tak jumpa, tak ada. Tak sakit pun. Tak sakit. Darah cantik, semua cantik. Kalau macam tu, bolehlah kita berubat pula cara tradisional. Tradisional ni kita kata yang melibatkan mungkin ada kaitan dengan sihir lah. Setelah perubatan moden semua memang tak dapat nak kesan. Namun begitu, bila kita nak berubat seterusnya, kita kena pastikan bahawa kita tidak boleh berubat dengan cara yang menggunakan syaitan, menggunakan makhluk halus. Itu perkara yang sangat dilarang. Kalau begitu, bagaimana kita nak berubat? Kita berubat dengan kita berjumpa dengan pengamal perubatan Islam contohnya, yang sememangnya menggunakan ayat suci Al-Quran, doa-doa itu. Dan di samping ia sebagai satu ujian sakit, ia dapat mengukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya teringat ada seorang pernah jumpa saya. Dia kata, Ustaz, dia pernah kena sihir. Kan? Memanglah kena sihir ni, dia tak keruan hidup dia, sakit. Pergi cek doktor semua, memang normal, tidak ada masalah apa. Lalu memang peringkat awal dia protes. Mengapa dia sakit? Mengapa dia diuji seumpama itu? Dia tak buat jahat dengan orang, apa orang buat jahat dengan dia? Cuma nasib baik dia bila dia berubat itu, dia memilih cara yang betul. Kalau memilih cara yang tak betul, macam Cik Omar sebut tadi, pergi bomoh apa, ni orang dekat ni, dia orang dekat ni, tak jauh ni, yang satu tempat kerja ni, jiran ni. Maknanya itu memang bisikan-bisikan daripada jin syaitan yang nak ayyuqa bainakum al-adawah wal baghdha. Memang dia tujuannya nak bagi pecah belah, nak bagi bermusuh-musuh. Kan? Jadi dia create cerita-cerita. Mula dia create cerita betul dulu. Dia cerita betul, last sekali ujung dia buat tuduhan palsu dan sebagainya.
berlakulah permusuhan antara jiran, antara sahabat dan sebagainya. Ini satu benda yang sangat-sangat berbahaya. Sebab itu nak selamat, pergi berubat saja dengan cara yang betul, dengan cara ayat Quran dan seumpamanya. Kawan tadi ni cerita pada saya ni, dia kata bila dia pergi berubat itu, alhamdulillah, diberi panduan kepadanya untuk memperkuatkan diri dengan amalan qiyamul lail, baca Quran, kan. Jadi dia pun, dia kata dia baca Quran, tapi baca Quran tak ikhlas pun, dia kata. Sebab nak berubat ya, kan dia tak baca pun. Qiyamul lail, tapi qiyamul lail pun tak ikhlas juga. Qiyamul lail semata-mata nak berubat. Berapa tahun? 2-3 tahun. Dia punya hari-hari qiyamul lail, hari-hari baca Quran, dan tidak ada ikhlas pun. Semata-mata nak baik. Tapi lama-lama rasa kurang. Sampailah sihir itu tak ada, dia kata. Tapi satu ketika, selepas selesai, maknanya, dia rasa macam seronok untuk qiyamul lail. Dia rasa seronok untuk baca Quran. Tak ada kaitan lagi lah ikhlas tak ikhlas tadi. Tak ada kaitan kerana nak berubat tadi. Aku berubat habis dah. Maka di sini datang keseronokan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang keikhlasan. Pada waktu itu dia kata, ya Allah, rupa-rupanya aku diuji oleh Allah dengan kesakitan ini. Rupa-rupanya Allah nak aku dekat dengan dia. Kalaulah aku tak diuji seumpama ni, rasanya sampai sekarang aku tak baca Quran, sampai sekarang aku tidak qiyamul lail. Jadi maknanya ada hikmah yang besar di sebalik ujian yang Allah Ta'ala bagi. Cuma cara kita kena betul. Kalau cara tak betul, dalam ujian tu sakit, bertambah-tambah sakit lagi kita punya hati kita, akidah kita, akhlak kita dan seumpamanya. Jadi kena berhati-hati. Allahu Akbar. Jadi itulah dia Ustaz. Kalau ujian ni sebenarnya ada hikmah yang besar sebenarnya daripada Allah Subhanahu Taala. Salah satunya seperti mana yang Ustaz kongsikan ataupun doktor kongsikan sebenarnya tadi, satu hikmah cukup besar. Kadang-kadang kita tak rasakan kenikmatan dalam beribadah, namun disebabkan oleh sakit yang kita dapat itu, kenikmatan itu datang dan hadir selepas kesembuhan, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Haji Omar sebentar tadi. Kita nak beralih dengan pemanggil berikutnya, Doktor, iaitu Tuan Ilyas Abu Bakar di talian. Assalamualaikum Tuan Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Ilyas? Juga yang sihat, alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni Tuan Ilyas. Soalan saya begini. Kita agak sedih hari ini tengok orang-orang Islam ni yang terlibat dengan sihir ni. Walaupun orang Islam ni dah tahu akan sihir ni dia mengakibatkan murkanya Allah dan tidak ada bau syurga. Tapi masih mengamalkan apa ni sihir-sihir ni sampai hari ini. Sedangkan orang kafir ni kita tak apa nak nampak sangat. Tapi ada soalan saya, adakah ia berpunca daripada perasaan marah? Ada hadis Nabi kata tardok tu jangan marah. Bila dia berpunca daripada marah itu, ia akan berturutanlah dengan rasa tidak senang hati, benci hingga dendam, dan mengakibatkan tak puas hati dan mencari jalan yang sihir ni untuk melakukan menjatuhkan ataupun seseorang. Jadi minta pencerahan daripada doktor ni, adakah ia berpunca daripada perasaan marah itu tersebut, dan bagaimana untuk menghalang, menjauhkan diri kita daripada marah itu. InsyaAllah Tuan Ilyas. Itu saja soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah marah itu punca kepada sihir? Jadi sidang betul sekalian, Ustaz, kita pergi berehat sebentar. Jawapannya sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu kembali sebentar saja lagi. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru pada pagi ini, sama-sama kita mengambil satu ilmu yang cukup mahal, iaitu berkaitan dengan sihir amalan syaitan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan sedikit pun daripada hati kita ini daripada hendak ataupun mahu menghampiri dengan amalan sihir yang sudah semestinya cukup-cukup terbukti dan juga telah pun dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri bahawa amalan sihir ini termasuk di antara
7 dosa besar. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada amalan tersebut, insya-Allah. Apatah lagi doktor bila sebut tentang amalan sihir ni doktor, dia juga merujuk pada sebenarnya cukup sinonim dengan Melayu Nusantara kita. Kan jarang-jarang kita dengar kaum-kaum atau berbangsa lain yang mengamalkan sihir ni, tapi kebanyakannya cukup sinonim dengan bangsa ataupun Melayu Nusantara itu sendiri. Dan juga sebab tu buktinya bagaimana? Banyak cerita hantu orang Melayu kita berlakon. Jadi insya-Allah. Sebelum sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi doktor, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan yang cukup menarik daripada Tuan Ilyas Abu Bakar kita, yang menanyakan soalan berkaitan dengan adakah marah ini sebenarnya punca kepada perbuatan sihir, dan bagaimanakah cara untuk kita menangkis perasaan ataupun sifat marah yang juga menyebabkan ataupun akhlak kita ini akan runtuh disebabkan oleh sifat marah ini doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada Encik Ilyas yang bertanya soalan, iaitu yang berkaitan dengan punca berlakunya sihir, iaitu orang yang melaksanakan sihir itu sampai menjejaskan akidahnya. Dia bermula daripada sifat. Adakah soalannya sifat marah tersebut? Dia sebenarnya memang itu merupakan salah satu sifat yang menyebabkan seseorang itu melakukan sihir. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita sebut kan, biar tahu jangan keliru. Kan? Tagline kita betul, kan. Betul. Ada orang dia tahu dah, tapi dia masih keliru lagi. Ramai. Dia tahu benda ni tak elok. Dia tahu sihir itu haram, sihir itu berdosa, sihir itu syirik. Tetapi dia mempunyai satu masalah hati. Masalah hati. Sebab itu kalau kita lihat punca ataupun asas kepada isu masalah hati ni, cuba kita lihat iblis. Iblis ni bukan dia tak kenal Tuhan. Kan? Lagi lama daripada awal lagi. Tetapi masalah hati yang ada pada dia tak puas hati. Dia tak puas hati dan dia rasa dengki dan iri hati terhadap Adam alaihissalam yang dilantik menjadi khalifah. Sedangkan dia kok mana pun takkan jadi khalifah. Kok mana pun Allah lantik Nabi Adam lah. Dia buatlah apa pun dia takkan jadi khalifah. Tetapi perasaan dengki itu, perasaan hasad itu meluap-luap. Maka disitulah dia melakukan keingkaran demi keingkaran. Manusia yang mempunyai penyakit seumpama ini, penyakit hati ini, daripada hasad dengkinya, perasaan marah yang tidak bertempatnya, perasaan dendamnya, maka penyakit-penyakit ini kalau tidak diubati, maka pada ketika itu dia akan mencari jalan penyelesaian mudah yang akhirnya terjebak kepada amalan syaitan. Lalu dia pun macam tadilah pergi jumpa bomo ke, pergi jumpa somebody yang boleh buat something macam sihir ni, buat tuju-tuju lah. Ada tuju lah, tuju biar pada muka dia, kembung perut dia, jadi busung. Ada orang jadi busung sampai meninggal dunia. Sedar tak sedar dia ni dah tahap pembunuh ni. Sampai 2 kali dosa. Bukan setakat dia sihir, dia bunuh orang. Cumanya dia tak dikenakan hukuman di atas dunia saja. Sebab apa? Sebab tak ada bukti. Tetapi sebenarnya dia melakukan dosa yang banyak. Punca dia apa? Punca masalah hati tadi. Dia marah. Marah tu datang berdasar apa? Sebab tak puas hati lah. Tak puas hati. Sebab apa dia ni dapat pangkat? Aku tak dapat. Tu dia marah. Kemarahan yang meluap-luap itu datang daripada dengki tadi. Maka orang yang tidak ada kekuatan iman apatah lagi, maka di situ dia tidak berakhlak, maka dia akan mencari jalan penyelesaian yang melibatkan kerosakan, akhirnya berlakulah sihir dan sebagainya. Sebab itu dalam soal seumpama ni macam persoalan tadi, macam mana kita nak menangani masalah ini, kan? Dia sebenarnya kita lihat Nabi SAW bila mana Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan kau ya Muhammad kecuali untuk rahmat. Rahmat ni, antara maksud rahmat ni kasih sayang, belas kasihan. Jadi makna Nabi SAW diutuskan oleh Allah nak bawa rahmat, nak bawa kasih sayang antara sesama kita. Jadi kalau ada kasih sayang, sebab itu masyarakat Arab satu ketika yang bergaduh, berperang, kan, bila datang kasih sayang dia dapat menyatukan, mendamaikan.
Begitu juga kita pada hari ini. Kalau kita ada kasih sayang, insya-Allah kita tidak akan berdendam. Kita tak akan hasad dengki. Sebab apa? Ada kasih sayang. Macam kita sayang kepada mak kita, kita sayang pada anak kita, kita sayang pada abang kita, kakak kita. Contoh, bila kita sayang, kita nak dengki tak kalau mak kita dapat nikmat? Kita turut bangga, turut seronok. Anak kita dapat kejayaan, dengki tak? Kita tak akan dengki anak kita. Kita sayang kat dia kan. Tapi kalau kita benci, kalau kita marah, kalau kita tak ada kasih sayang, kalau kita ada sifat permusuhan, waktu tu dia akan timbullah macam-macam. Sebab itu kasih sayang ni perkara yang sangat-sangat penting, dan itu banyak Nabi SAW tekankan kepada kita, sehingga disebut dalam hadis yang sahih, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisari wal humma. Nabi kata perumpamaan bandingan orang beriman ni dalam kecintaan sesama mereka, kasih sayang sesama mereka, belas kasihan sesama mereka adalah seumpama satu batang tubuh, sekujur tubuh. Kalau satu anggota sakit, yang lain terasa sakit. Sakit kaki, kena gaut, dia nyut kan, dia punya bengkak tu kan, tapi mata nak tidur tak boleh, nak pejam mata tak boleh kan, dia beralih sana tak boleh, kesan satu badan. Sebab apa? Sebab hubungan yang sangat rapat anggota dengan anggota. Begitu juga orang beriman ni, dia kena ada hubungan yang sangat rapat. Bila sangat rapat, ada kasih sayang, waktu itu kita tak akan timbul soal sihir menyihir ni, tak akan timbul dah. Akhlak-akhlak buruk ni tak akan timbul dah. Nak marah orang tak tentu halal tak timbul dah. Sebab apa? Sebab kasih sayang itu dijelmakan dalam kehidupan kita. Itu yang sepatutnya dilaksanakan. Allah. Jadi kata kuncinya tu kasih sayang. Perlulah kita berkasih sayang sesama saudara kita agar kita mampu mengubati perasaan ataupun penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kita dengan kesihatan bagi hati kita agar tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkainya, insya-Allah. Jadi teman-teman sekalian, Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya pada Facebook daripada Puan Zaridah Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perbincangan topik sihir telah diperkatakan sejak dahulu lagi, hinggalah kini pun masih diperkatakan. Pertanyaan saya, kenapakah amalan sihir ini sering menjadi teman kita sedangkan telah disebut sebagai amalan syaitan? Apakah jenis-jenis sihir yang biasa digunakan dalam masyarakat kita? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih sahabat kita yang bertanya di ruangan Facebook. Persoalan dia, mengapakah sihir masih diamalkan sedangkan kita tahu ianya merupakan amalan syaitan. Dia ginilah, sebab apa orang tak solat sedangkan dia tahu solat itu wajib? Kan? Tahu kan? Dia tahu tak sebenarnya dia mahu. Sebab itu dua perkara mesti diseiringkan, tahu dan mahu. Tahu saja tak mahu, tak jadi. Mahu saja tak tahu, pun tak jadi. Dia kena seiringkan perkara tersebut. Kita tahu benda itu mungkar, tapi kita tak nak hindarkan diri. Sebab apa? Sebab masalah hati tadi. Syahwat kita, nafsu kita, syaitan yang sudah bermaharajalela dalam diri kita. Puncanya apa? Puncanya sebab kita kadang-kadang kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita tak jaga kadang, so hubungan kita tak kuat dengan Allah. Tapi kalau kita jaga semua tu, kita buat salah mesti kita rasa. Orang yang dekat dengan Allah, yang tiap-tiap sujud pada Allah, bangun qiyamul lail pula contohnya kan, jarang-jarang orang buat kan, susah nak bangun, dia sanggup bangun, baca Quran pula hari-hari. Agak-agak dia rasa tak kalau dia buat salah? Rasa sangat-sangat. Tapi kalau dia jauh daripada Allah, kadang salat, kadang tidak. Baca Quran jauh sekali, bulan Ramadan sahaja kan. Waktu lain taklah. Kadang-kadang dia rasa macam tak bersalah je dia buat. Dia rasa macam semua. Sebab apa? Sebab syaitan telah menghiasi perbuatan dia itu. Seolahnya perbuatan itu alah orang lain sama je. Orang lain buat juga. Kan? Dia duk anggap macam tu. Sedangkan cerita dia, kalau orang lain terjun parit, takkan kita nak terjun parit juga. Orang lain masuk api, takkan kita masuk api juga. Kan? Kita nak kena selamatkan diri. Jangan mencontohi golongan yang engkar. Kita mencontohi golongan yang patuh kepada Allah untuk keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Akbar. Jadi dia punya konsep itu dah tahu
mahu buat. Jangan pula kita hanya sekadar tahu tapi tak mahu buat. Jadi kita sidang betul sekalian, satu pencerahan yang menarik daripada baginda Ustaz, mudah-mudahan memberikan jawapan kepada soalan yang diajukan, insya-Allah. Jadi banyak lagi Ustaz kita nak bincangkan berkaitan dengan sihir amalan syaitan ni, namun sebelum tu kita sekali lagi nak berhenti berehat. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika. Bismillahi arqika. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Sudah semestinya ada yang tertanya-tanya tu, apa pula Dai Luqman duk jampi pagi-pagi ni. Itu sebenarnya saudara sekalian adalah jampi yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam sewaktu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun disihir. Jadi boleh kita sama amalkan. Mudah-mudahan kita mungkin ada yang ada masalah hati ke, ataupun ada masalah-masalah yang berkaitan dengan dalaman kita ini, boleh untuk amalkan jampi tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buang dan hilangkan segala penyakit yang ada pada tubuh badan kita, insya-Allah. Jadi sekalian, kembali lagi kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, masih lagi membicarakan topik berkaitan dengan sihir amalan syaitan. Jadi doktor, sebenarnya kita tertinggal satu soalan tadi daripada Puan Zadidah kita berkaitan dengan apakah di antara jenis-jenis sihir yang diamalkan dalam masyarakat kita pada hari ini, doktor? Silakan. Baik. Terima kasih. Pertama sekali, jampi ni, bila kita sebut jampi ni, kadang-kadang kita boleh sebut jampi, dia nampak jampi serapah kan. Tapi jampi ni ada dua. Jampi serapah yang tak elok, yang boleh bawa pada syirik. Satu lagi jampi menggunakan ayat Quran, menggunakan hadis Nabi dan doa dan seumpamanya. Maka itu tidak ada masalah, disebut sebagai ruqyah. Baik. Jadi apakah sihir-sihir, amalan-amalan yang dilakukan dalam masyarakat Melayu? Dia ada macam-macam masyarakat kita ni. Kan? Ada yang dia menggunakan ubat pengasih. Buat pengasih ni sampai tahap dia boleh buat benda pelik-pelik lah. InsyaAllah. Nak dapat ke ubat pengasih tu, dia guna minyak senyonyong. Minyak dagu. Orang kata minyak dagu ni macam mana ni? Sampai tahap ada orang dia sanggup nak dapat minyak dagu. Menggunakan bomo tu, kata okey, pergi ambil minyak dagu. Dia ambil anak yang sulung lahir, anak sulung yang mati tu, dia pergi ambil korek balik, dia bakar dagu mayat tu, ambil minyak tu. Kita tengok perbuatan tu dah tak elok dah, perbuatan tu dah pelik dah, kotor lagi, menyeksa lagi. Tapi itu yang disuka oleh syaitan. Syaitan suka sangat dah. Jadi bila ambil itu, calik sikit, dia mengikut saja ke mana saja kan. Itu belum lagi kadang-kadang ada orang niat baik. Sebab apa? Sebab suami dia ni suka sangat keluar malam. Kan, lepak-lepak kawan-kawan, balik lambat. Dia kata, macam mana nak buat, aku nak suami aku duduk di rumah, buat nasi tangas. Nasi tangas. Satu jenis lagi yang dibuat, kan? Dalam masyarakat kita lah, setiap masyarakat tu mungkin dia ada bentuk-bentuk masing-masing. Ini masyarakat kita ada jenis macam tu. Dia buat nasi tangas pula, menggunakan benda-benda kotor juga, menggunakan darah kotor, kan, nasi kangkang orang panggil. Akhirnya tiba-tiba lepas pada tu, suami dia pun duduk di rumah, tak pergi mana. Dia pun seronok lah. Kita sebut tadi dalam daripada awal tadi, al-ghayah la tubaril wasilah, matlamat tidak menghalalkan cara. Ini merupakan amalan sihir yang haram, tak bau syurga. Memang kamu puas hatilah suami ikut kamu, kan? Tetapi sebenarnya dia kata, aku tujuan bukan nak buat jahat apa, nak elok-elok hidup rukun rumah tangga ya, kan? Walaupun niatnya baik, tapi cara tak baik. Cara itu cara sihir, cara yang haram, yang menggunakan syaitan, yang menggunakan jin dan sebagainya. Begitu juga dalam masyarakat kita ada apa? Kadang dia guna sihir melalui pelaris kedai. Sihir untuk kita kata geram ke orang, santai orang, kan? Dan pelbagai lagi lah jenis-jenis yang ada dalam masyarakat kita ni yang seumpama itu. Jadi pendek kata, letaklah apa jenis sekalipun, kita letak sesuatu kekuatan iman yang disusuli dengan akhlak, maka
kita hindarkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sebenarnya doktor bentuk-bentuk sihir yang diamalkan oleh masyarakat kita. Tapi itulah sekali lagi saya katakan, doktor kongsikan tu jangan pula kita amalkan. Ada ilmu yang kita perlu tahu tapi haram untuk diamalkan. Ni salah satunya adalah ilmu berkaitan dengan sihir. Jangan pula kita amalkan tiba-tiba pula lagi, oh itu cara buat minyak dagu ya. Terus mereka nak melakukan perkara tersebut. Jadi mudah-mudahan kita janganlah lakukan perkara tersebut sebab ianya jelas bertentangan dengan syarak ataupun bertentangan dengan konsep akidah kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan pemanggil berikutnya, doktor. Daripada Kak Yat di talian. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam, Da'i Cang. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kak Yat sihat nah? Alhamdulillah, Da'i. Alhamdulillah. Silakan Kak Yat, soalan begini. Okey, terima kasih, Da'i. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat nak tanya, terkadang orang kita akibat terlalu takutkan sihir, mereka mengamalkan perbuatan yang mungkin pada Kak Yat kita rasa syirik. Jadi Kak Yat nak tahu bagaimana untuk kita membezakan antara petua yang boleh diamalkan dan petua yang kita takut melanggar akidah. Sebagai contoh, orang kita dia bela ikan puyuh, Ustaz. Konon nak mengelak sihir dan kadang kita letak penyapu di muka pintu. Lepas tu kalau nak elakkan kita terkena kata macam apa pukau, kita tidur berlainan arah. Jadi Kak Yat nak tanya, macam mana kita nak membezakan petua yang boleh diamalkan? Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul juga soalan daripada Kak Yat tu. Ada juga amalan-amalan ni kadang-kadang betul ke cara ni boleh hindarkan sihir sebagainya, doktor? Doktor silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Yat yang bertanya. Dia berkaitan dengan petua dan amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Dia tengoklah apa dia punya signifikannya kan, justifikasinya boleh ke tak boleh. Letak penyapu depan pintu ni tak elok, menyalahi adab. Orang-orang buka pintu rumah tengok tu dia menyapu kan, halau kan. Sedangkan penyapu itu untuk digunakan sapu sampah. Jadi maknanya itu menunjukkan akhlak yang tidak baik. Oh, dia kata, oh itu nak menghalau jin syaitan. Siapa kata? Nak menghalaukan sihir, siapa kata? Tidak ada dalil pun yang seumpama itu. Bahkan ia merupakan perkara yang buruk. Begitu juga nak bela ikan puyuh, bela tak ada masalah. Ikan puyuh ke ikan roan ke, tak ada masalah. Tapi ikan puyuh dia tak tahu apa-apa. Dia bukan penyebab. Dia bukan penyebab. Sebab itu tidak ada masalah untuk kita lakukan, tapi tengok benda itu ada kepercayaan tertentu ataupun tidak. Macam dulu orang percaya kan, kalau kita naik kenderaan keluar rumah tengok bewak melintas. Ada ular melintas contohnya. Ada kepercayaan. Ni perjalanan ini tak boleh diteruskan sebab mungkin akan mendatangkan sial. Salah bewak tu. Dia tak tahu apa pun, siang kat dia. Kan? Jadi maknanya ini kepercayaan yang tidak ada asas pun. Tidak ada asas. Dan tak kena mengena pun. Sebab itu kita tidak boleh percaya kepada perkara-perkara yang seumpama itu, perkara khurafat seumpama itu. Tetapi ada juga petua-petua boleh diamalkan. Contoh petua-petua dulu, ada orang kata, orang dululah, dia kata contohnya dia petua tu sebenarnya dia nak bagi orang berakhlak baik. Itu bukan ada kepercayaan apa pun. Dia kata nanti kalau zaman dulu hutan, jangan rimau masuk kampung lah dia sebut. Kan, kalau buat macam ni macam tu. Tapi sebenarnya dia tujuan dia adalah untuk untuk ajar duduklah rumah, jangan keluar rumah merayau dan sebagainya. Itu saya lebih kepada nak jaga itu. Tapi dia tidak ada unsur-unsur kepercayaan ataupun tidak ada kaitan dengan benda-benda yang gaib, benda yang kita tak tahu kan. Jadi kepercayaan macam tu tak perlu dipegang lah. Tak perlu diamalkan, tak perlu dipegang. Sebab apa? Sebab kita nak berpegang kepada kepercayaan yang benar, yang ada dalilnya daripada Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bercanggah juga dengan adab dan tata susila. Okey, insya-Allah. Jadi itu adalah juga sedikit perkongsian juga perincian daripada doktor. Doktor, tambah sedikit daripada persoalan tu. Bagaimana pula dengan pandangan doktor tentang orang dia tak mengamalkan tangkal dan sebagainya, tapi dia menggantung ayat kursi sebagai contoh. Tapi bacanya tidak. Adakah benar benda itu mampu menangkis sihir daripada masuk dalam rumah tu? Baik, terima kasih. Dia ayat Quran ni adalah untuk diamalkan. Tapi tak salah kalau kita nak gantung. Sebab apa?
gantung tu dia kebaikan dia ada. Kebaikan memberi motivasi pada kita. Tengok ya Quran, rasa nak baca. Walaupun tak baca pun. Tapi kurang-kurangnya ingatan tu ada. Kita ni kalau benda tak tengok, kita tak perasan. Macam juga kita bangun tidur. Berapa orang baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa nus. Berapa orang baca doa tersebut? Bangun-bangun terus lagu tu je. Payah-payah kita gantung, letak kan kat dinding tu, bangun tengok cerita tak, alhamdulillah letak kat kan? paper handset. Letak. Jadi maknanya secara tak langsungnya dia menggalakkan kita, dan benda tu tak salah pun sebenarnya. Cuma yang lebih baik kita sebut tadi untuk diamalkan. Untuk diamalkan, jangan hanya sekadar kita hanya menggantung, tapi kita beramal dengan ayat-ayat yang kita gantung tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya doktor, daripada Al-Syai. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang membimbangkan ada segelintir individu lebih percaya bahawa penyakit boleh sembuh jika bertemu dengan pengamal ilmu sihir, yang mana mereka lebih mempercayai kuasa makhluk lain selain dari Allah yang memiliki sifat maha berkuasa di atas segala-galanya. Mohon komen Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Al-Syai. Al-Syai. Al-Syai ni ada makna syai, makna teh. Ada syai sesuatu. Masa orang putih malu. Syai. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Iaitu berkaitan dengan dia nak berubat penyakit. Kan? Dia bertemu dengan pengamal ilmu sihir. Dia kena sihir contohnya. Kena sihir lah. Dia bertemu dengan pengamal sihir untuk ubat sihir. Allah. Oh, ini maknanya tambah upgrade dia lagi. menambah lagi, upgrade lagi lah. Syaitan tepuk tangan lah, dia seronok lah. Sebab apa? Sebab manusia tetap mencari jalan yang salah dalam melakukan sesuatu. Sedangkan walau apa pun tujuan, saya sebut awal tadi, tujuan kita baik, cara kita juga mesti baik. Kita tidak boleh bertemu dengan pengamal-pengamal sihir. Sebab bila kita percaya, seumpama itu, kita telah jatuh ke dalam lembah kesyirikan dan kesesatan. Kita dah mengagung-agungkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala perkara gaib yang kita yakini, kan? Sedangkan kita tak nampak dia, kita percaya pada dia, kita yakin pada dia. Sedangkan Allah Taala ada, kita tak merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah sesuatu yang tidak dibenarkan, bahkan ianya adalah perbuatan yang haram dilakukan. Sebab itu menjadi satu kewajipan kepada kita untuk kita menghindarkan diri daripada menggunakan elemen sihir ini dalam apa juga bentuk. Walaupun kita nak berubat sihir sekalipun, tidak boleh dengan menggunakan perataan sihir. Sebab itu dia kata dengan syaitan. InsyaAllah. Jadi jangan kita tambah lipat gandakan lagi daripada kita nak berubat pada amalan sihir, kita bertemu pula dengan pengamal sihir. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan, insya-Allah. Jadi sila betul sekalian, doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Ibu Rahizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon perkongsian ilmu dari doktor dan dai dari sudut perspektif Islam. Apakah hukumnya tentang amalan pelindungan memagar rumah dan apakah ianya dibenarkan di dalam Islam? Terima kasih. Berkat Zah Cino Pahang, amalan memagar rumah, doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat yang bertanya tentang pagar rumah. Pagar ni ada dua. Satu pagar fizikal. Kan kita pagar takut pencuri masuk. Kadang-kadang orang tak pagar tu atas tu tak kaca-kaca pula kan. Tak mau bagi. Dan yang letak elektrik pun ada. Silat tuan rumah pun kena. Jadi, baik, itu pagar. Yang kedua, cuma persoalan sekarang ni kita menggunakan pagar rumah iaitu untuk memagar daripada gangguan-gangguan. Boleh ke tak boleh? Ianya adalah diharuskan selagi mana kita menggunakan ayat suci Al-Quran. Sebab memang ayat suci Al-Quran itu sebagai satu bentuk penyembuh dan penawar dalam kehidupan kita. Allah sebut dalam Quran, wa nunazzil minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Allah turunkan daripada ayat Quran itu yang boleh memberi syifa, penyembuh dan juga perlindungan. Maka dengan sebab itu kita lihat Nabi SAW sendiri menjadikan bacaan ayat suci Al-Quran itu sebagai satu amalan untuk perlindungan. Bahkan Nabi SAW setiap kali nak tidur, hadis Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi setiap kali nak tidur, Nabi akan baca 3 qul. Itu Nabi nak ajar pada kita bagaimana kita memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
3 qul apa? Qul huwallah. Qul huwa, baca habislah, jangan qul tiap kali kan. Baca qul huwallah, al-falaq, an-nas, kemudian ditiup dari tangan. Kemudian disapu ke seluruh tubuh dengan niat supaya Allah Ta'ala memberi perlindungan pada kita. Ada samping itu begitu juga, boleh juga kita memohon pun dengan Allah dengan membaca ayat kursi contohnya, membanggar rumah kita kan dengan ayat kursi, memohon pada Allah. Yang penting memohon pada Allah dengan berkat ayat suci Al-Quran itu, dengan pohon pada Allah Ta'ala agar kita diberi keselamatan diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita dan sebagainya. InsyaAllah. Memagar rumah menggunakan ayatul Quran tidak ada masalah dan dibenarkan. Mudah-mudahan kita sama-sama amalkan. Jadi saudara sekalian, banyak lagi doktor yang kita nak bincangkan berkaitan dengan sihir amalan syaitan. Namun sebelum itu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sebentar saja lagi di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masih lagi sama-sama kita berdiskusi membincangkan topik berkaitan dengan sihir amalan syaitan. Alhamdulillah sepanjang tempoh 1 jam 30 minit yang lepas kita bersiaran, sudah pun banyak soalan-soalan berkaitan dengan ilmu sihir yang telah pun dijawab oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membuka dan juga memberikan pencerahan kita bersama bahawa amalan sihir ini haruslah kita jauhi dan janganlah sesekali kita cuba-cuba untuk mengamalkan dengannya, insya-Allah. Masih lagi sidang putus sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Insya-Allah sama-sama kita dapatkan jawapan di sebalik setiap soalan tersebut dengan jawapan daripada yang berbahagia profesor kita sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya doktor daripada sahabat Facebook kita Puan Ramlah Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon pencerahan dari doktor, apakah peranan dan tindakan yang perlu diambil oleh seseorang yang telah terkena ilmu sihir yang dilakukan oleh orang yang dikenali malah sanak saudara sendiri kerana hasad dengki? Terima kasih Ustaz Naim, sama-sama. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita di Facebook. Iaitu yang pertama sekali, apakah tindakan yang perlu dilakukan bila mana disihir oleh sanak saudara sendiri? Yang pertama, macam mana tahu? Macam mana tahu? Macam mana tahu sanak saudara sendiri? Jadi kita berhati-hati. Walaupun kadang-kadang kita ada clash dengan sanak saudara, tiba-tiba kita sakit. Adakah betulkah dia buat ataupun tidak? Wallahu a'lam. Kalau kita berjumpa bomo, kadang dia beritahu, macam kita sebut tadi lah, orang dekat je ni, akhirnya berlakunya permusuhan. Jadi kita tak perlu fikir siapa yang buat, kita pun tak tahu siapa yang buat. Yang pentingnya kita diuji. Maka ujian itu yang pertama sekali kita kena sabar. Allah nak bagi pahala kat kita. Sebab orang beriman ni, orang Islam ni, Nabi SAW menyatakan orang Islam ni apa juga ujian padanya sehingga kan asyaukah allati yushakuha, hatta duri yang menyucuk pada dirinya, pada jari, kata cucuk tu pun bila dia bersabar, dia akan diampunkan dosa je, akan diberi pahala kepadanya. Itu hebatnya orang. Famadunaha, lebih kecil daripada itu lagi pun, lebih kecil, sakit kesakitannya lebih kecil daripada duri, pun dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Duri itu tak sakit mana pun, kena gigit nyamuk. Gigit nyamuk kan. Jadi maknanya apatah lagi kesakitan yang lebih, ujian yang lebih. Seumpama sihir ini yang memang kesan dia kadang-kadang lebih sakit dan sebagainya, dia kena bersabar. Dan selain daripada itu, kita kena ada kekuatan diri kita. Sebenarnya gini, kita boleh minta pertolongan buat rawatan, kita pergi berjumpa untuk buat rawatan dan sebagainya pada pengamal perubatan Islam.
Itu kita minta tolong ni dalam 30% saja. Lagi 70% adalah diri kita. Amalan yang perlu kita lakukan pada diri kita. Ketahanan jiwa kita, mendamping kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalan yang kita boleh laksanakan secara berterusan, secara istiqamah, ayat Quran yang kita selalu amalkan, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, boleh dikatakan 70% kekuatan itu. Ya, kadang-kadang kita perlu bantuan, kita pergi jumpa orang yang bantu, tapi dia bantu kita pada ketika-ketika tertentu. Dia bukan duduk 24 jam kita, kan? Kita ni sendiri yang terpaksa berhadapan dengan semua perkara ini. Di samping kesabaran, kita teruskan usaha beramal, berusaha untuk menghapuskan atau membatalkan saya tersebut dengan amalan-amalan, dengan rawatan-rawatan, dan seterusnya kita berserah kepada Allah, dan mungkin di situ Allah nak bagi pahala yang banyak kepada kita di atas kesabaran kita. Allah. Positive thinking lah, positive thinking. InsyaAllah. Jadi siapa yang melakukan sihir itu bukanlah persoalan yang perlu kita carikan jawapan, tetapi apakah amalan ataupun tindakan kita berikutnya itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita dan dapatkan jawapannya, insyaAllah. Jadi satu pencerahan yang menarik pada yang bagi doktor, mudah-mudahan kita semua dapat amalkan, insyaAllah. Jadi doktor, kita nak beralih ke soalan berikutnya daripada Puan Syida Ida. Assalamualaikum Dr. dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Atuk saya terkena badi mayat. Sudah berubat, tapi orang yang ubatkan tu dia suruh atuk saya mandi 21 tanah kubur. Masya Allah. Soalannya, apakah hukum mempercayai cara perubatannya dan patut ke saya suruh atuk saya buat, yakni mandi 21 tanah kubur? Jadi doktor, satu kita tambahan soalan. Adakah benar badi itu wujud, betul? Silakan. Baik-baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dia biasa badi mayat ni memang ada. Memang ada. Dia sebenarnya adalah gangguan syaitan juga. Contohnya orang dia baru nak start mandi mayat. Dia tak biasa lagi. Lepas mandi mayat, balik-balik rumah, mayat tu nampak. Dia ikut dia aja, nak tidur tak boleh. Itu orang panggil badi mayat. Dia akan ada gangguan-gangguan selepas itu. Sebenarnya gangguan-gangguan itu datang daripada syaitan. Daripada jin syaitan. Untuk apa? Untuk kita tak buat dah benda yang baik. Lepas tu tak buat dah lah. Nak mandi mayat ke, nak tolong hantar jenazah, tak mau dah, takut dah kita. Akhirnya kita tidak melaksanakan satu tanggungjawab orang hidup terhadap orang mati. Itu. Jadi maknanya itu gangguan. Itu termasuklah gangguan yang boleh diubati. Kan? Sebab itu ada kadang-kadang diberi panduan-panduan ketika mana kita nak melaksanakan urusan jenazah tersebut, kita membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah sepanjang masa. Itu antara caranya lah, diberi panduan pada kita. Persoalannya, kalau sebut tadi gangguan tadi, apakah gangguan itu dihapuskan ataupun nak dibuang dengan cara macam tadi? 21 tanah 21 tanah kubur banyak tu kan. Banyak. Apa signifikan nak kena pergi cari tanah kubur tu juga, sebab kita tahu kadang tanah tempat-tempat perkuburan ni antara tempat yang disukai oleh jin syaitan juga. Sebab itu banyak gangguan datang dari situ kan. Jadi kita nak pergi tambah lagi. Maka dengan sebab itu sepatutnya kita menggunakan, kita sebut tadi, kaedah-kaedah rawatan Islam yang tak sepatutnya lah kita guna macam tu. Macam juga ada orang dia buat macam mana? Dia nak bagi hilang rindu kepada jenazah. Suruh mandi, ambil air mandian jenazah tu, lebihan itu. Ambil tu, guna air tersebut. Itu najis lah. Kan? Dah digunakan. Tapi itu petua dia. Petua macam ni kita tak boleh pakai. Sebab ada sampai tahap yang kadang-kadang begini. Saya pernah diceritakan. Ada seorang ni diuji dengan sakit. Sebab dia kata, aku dah buat dah rawatan Islam, tak baik pun. Ada juga macam ni. Ada seorang ni, dia diuji dengan sakit, dia buat rawatan Islam, tak baik. Tak baik itu bukan tak baik, belum baik lagi. Allah nak uji dia lagi supaya dia nak bagi pahala kan, nak dekat diri pada Allah. Tapi dia tak sabar. Dia pergi cari sampai jumpa bomoh siam. Bomoh siam. Lah kali dia pergi berubat. Bomoh siam tu bagi patung kat dia. Ambil patung, junjung atas kepala. Ikut baca mantra. Dia pun baca mantra, lepas tu baik. Ini kerja syaitan nama dia. Dia percaya sampai tahap menggugurkan akidah dia. Semata-mata dia nak baik. Memang dia boleh baik, kan? Tetapi akibatnya dia mendapat kebinasaan yang lebih berat daripada itu. Sebab itu dalam rawatan pun kita kena hati-hati.
Jangan buat benda pelik-pelik lah. Jangan buat benda-benda yang melibatkan sihir juga, yang melibatkan makhluk halus juga dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi itulah dia sebenarnya kadang-kadang ujian ni Allah Subhanahu Wa Taala nak cek kita punya ni, betul ke kita ni beramal ataupun beribadah selama ini ikhlas kerana dia. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang hamba yang ikhlas di dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Safia Wafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada segelintir manusia yang menggunakan minyak pengasih untuk memikat pasangan. Apakah status perkahwinan bagi pasangan yang telah disihir dengan hasil penggunaan minyak pengasih ini dan apakah hukumnya dalam Islam? Mohon pencerahan. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita di Facebook. Menggunakan minyak pengasih untuk memikat pasangan lah. Macam kita sebut tadi, minyak pengasih ni memang haram lah. Memang haram, walaupun tujuan nak kahwin, tujuan baik nak kahwin, tapi orang tak nak. Tak nak je lah. Kan? Dia ada benda-benda macam ni pun, dia akan ada tempoh-tempoh dia. Hilang dia punya pengasih tu, kesan tu, dia mari bergaduh pula lah suami isteri tu, sebab dia daripada awal mungkin tidak ada keserasian kan. Cumanya persoalan perkahwinan itu sah ataupun tidak. Perkahwinan tu kalau kena dengan rukun syarat dia sah. Sebab apa? Sebab dia sedar, cuma dia dikontrol pemikiran dia. Dia rasa nak, dia rasa nak, tapi dia sedar, bukan tak sedar. Dan perkara itu, perkahwinan itu melibatkan rukun nikah sempurna, cukup, maka sah. Cuma perbuatan itu yang dilakukan oleh pihak yang buat pengasih itu, dia satu perbuatan yang haram dan dia kena ready kesan akibat daripada perkara tersebut. Bukan takat di akhirat, di dunia lagi akan melakukan kesan pada rumah tangga dia. Kerana pelakuan yang haram itu dalam melakukan untuk mendapatkan perkahwinan itu. Allah Akbar. Jadi untuk kenikmatan yang sementara menyebabkan kesengsaraan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua terlindung dan juga terhindar. Dan juga bagi pasangan-pasangan ni yang baru nak kahwin ni, cek siap-siap dah pasangan tu. Adakah anda mengenalinya secara total ataupun tidak? Jadi sama-sama kita ready kan ataupun buat persiapan, insya-Allah. Jadi doktor, banyak lagi soalan yang kita nak jawab. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan kekal bersama dengan kami Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sedar tak sedar kita sudah pun memasuki segmen yang terakhir untuk episod kali ini. Allahu Akbar. Bila mana kita membicarakan topik berkaitan dengan sihir ni, saudara sekalian, banyak sebenarnya soalan-soalan yang timbul dalam pemikiran kita. Saya pun dalam tempoh berehat tadi pun banyak juga soalan saya ajukan kepada Mega Doktor, tapi mungkin kalau nak ajukan soalan tersebut bukan di masa ini, kita akan ajukan mungkin di lain episod, insya-Allah, di dalam bersama dengan doktor lagi, insya-Allah, sekiranya kita diberikan keizinan, insya-Allah. Jadi tapi sebelum tu, untuk episod kali ini kita nak raikan lagi soalan-soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita, dan insya-Allah soalan berikutnya daripada Facebook ataupun masih lagi belum bersedia. Jangan tu saya tanya soalan saya lah doktor, kalau belum lagi bersedia daripada soalan Facebook, iaitu berkaitan dengan apa beza kita minta tolong dengan syaitan dengan kita ataupun jin, dengan ataupun kita arahkan syaitan dan jin, doktor. Mana yang dibenarkan ni, doktor? Dia sebenarnya yang banyak berlakunya ialah apabila manusia meminta perlindungan, dan juga pertolongan daripada jin. Disebut dalam surah jin. Kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazadahum rahaqa. Iaitu adalah segolongan daripada lelaki manusia ya'udzun, minta perlindungan daripada sekumpulan daripada jin. Ini yang dilarang. Ini boleh bawa pada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau mengarahkan, itu tak timbul isu, tapi masalah yang berlaku ialah bila mana orang ni kadang dia bukan mengarahkan, dia meminta sesuatu. Syaitan tu pun, jin tu pun dia pandai juga, boleh aku bagi, boleh. Masyarakat. Dia rasa macam dia arahkan, boleh aku bagi, tapi kamu kena buat macam ni lah. Kita okey.
sedar tak sedar kita rasa macam kita arahkan dia, rupanya kita minta tolong dia. Jadi ini sesuatu perkara yang dilarang lah. Jadi kita kena berhati-hati. Bahkan kalau jangan libat terus, minta tolong Allah Ta'ala. Gitu. Kan, wasta'in billah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan melibatkan diri kita dengan memohon apa-apa pertolongan, perlindungan daripada jin syaitan dan sebagainya. Allahu Akbar. Itu satu kesimpulan yang menarik, iaitu walaupun kita kadang-kadang ada orang yang belajar doktor, tapi dia tanpa sedar rupa-rupanya ingatkan kita minta arahkan, tapi akhirnya rupa-rupanya kita minta perlindungan ataupun pertolongan daripada mereka. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perkara tersebut, insya-Allah. Ini doktor, kita nak beralih dengan soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya daripada Kak Juzabidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sesetengah ibu bapa apabila menghadapi masalah bayi yang kerap menangis lebih daripada biasa, dibawa kepada perawat, lalu tangannya diikat dengan benang berwarna hitam atau kuning untuk melindungi dari gangguan syaitan. Adakah rawatan dan amalan seperti ini diharuskan oleh syarak? Mohon nasihat doktor. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Kalau kita lihat perubatan seumpama ini, satu perubatan yang bukan berasaskan kepada perubatan Islam. Kerana apa kaitan benang kuning tu? Apa dia punya signifikan penggunaan dia? Kuning, hitam. Warna pink. Warna lain tak boleh. Sebab ada kadang-kadang kalau kita lihat gangguan-gangguan syaitan ni, kadang memang dia nak supaya orang syirik kepada Allah. Bila dia ganggu, pergi jumpa bomoh bagi pakai tangkal warna hitam lah, buka pinggang. Kalau zaman dulu letak kat pinggang, letak kat tangan. Syaitan tu pun tak ganggu dia. Orang percaya, rupa-rupanya pakai tangkal ni, azimat ni memang mujarab lah. Nampak? Akhirnya manusia itu syirik kepada Allah Ta'ala. Begitu halus pendekatan yang kata syaitan ini untuk menyesatkan manusia. Sebab itu kita jangan melakukan seumpama itu. Tidak ada. Nabi dah sebut dah, tangkal apa semua ni, tangkal azimat merupakan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena hindarkan diri daripada perkara yang seumpama itu. Kita bubat cara Islam. Contohnya kalau dia menangis mungkin sakit perut, kemung perut kan, pergilah klinik. Ataupun menangis tak habis lagi, tengok perut semua cantik apa semua, kita baca 3 qul atau baca muawwizatan. Nak suruh dia baca, dia tak kerti, budak kecil kan, dia menangis. Kita bacakan untuk dia, kita hembus daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk pi pakai benang-benang seumpama itu. Takut menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Pak Su di Romli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, dalam permainan sukan bola sepak khususnya di kampung, suatu ketika ada antara peserta liga menggunakan jampi serapah dengan berulang-alik depan gol dengan tujuan mengaburi mata pihak lawan agar tidak nampak untuk menjadikan gol. Apa pandangan Islam tentang perkara ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ni bomoh tiang gol ni tu. Silakan. Baik, terima kasih kepada pesan. Ini realiti yang berlaku. Dulu-dululah terutamanya kan. Sekarang saya tak tahu berlaku ke tak lagi. Mungkin ada lagi kan. Jadi maknanya dia tetap menggunakan jin syaitan. Dia, sebab itu disebut jampi serapah. Dia duduk baca atau apa kan, dia memanggil makhluk-makhluk halus ini, memohon pertolongan makhluk halus ini supaya tianggu pun tak nampak, supaya dia buatlah something lah nak bagi menang. Sebab tu orang nak skor ataupun nak tenang bola, dia baca bismillah. Baca bismillah. Baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. InsyaAllah dapat putuskan. Jadi maknanya perbuatan seumpama itu memang perbuatan yang haram. Yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, yang melibatkan jampi serapah, yang tetap kita sebut tadi meminta pertolongan daripada makhluk-makhluk halus ini untuk kepentingan kita sebenarnya. Jadi kita seolah memperhambakan diri kepada dia, kita tunduk kepada dia. Dia pun cukup seronok, cukup bangga. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, tunduk pada dia. Dia seronok, minta tolong dia. Jadi maknanya ini satu perbuatan yang wajib untuk kita buang daripada berlaku dalam masyarakat kita. Allah Akbar. Jadi satu tips yang menarik berkongsi daripada doktor tu, lepas ni nak main bola, pastikan kita mulakan dengan ta'awuz dan juga bismillahirrahmanirrahim tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita terhindar daripada perkara-perkara yang tak diingini, insyaAllah. Jadi doktor, kita beralih dengan soalan berikutnya doktor, daripada Puan Nur Baizurah Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Pertanyaan saya, bagi orang yang terkena sihir, bagaimanakah cara untuk bersangka baik dengan ujian Allah agar tidak terus berfikir dan mencari siapa penyihirnya kerana ditakuti memfitnah orang yang tidak bersalah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Memang bersangka baik ini satu ubat yang mujarab. Sangka baik itu. Sangka baik kepada Allah terutamanya. Yang mana yang menentukan sakit pun Allah Ta'ala. Yang menentukan kesembuhan juga Allah Ta'ala. Bila Allah uji kita dengan sakit, maknanya itu satu bentuk ketentuan daripada Allah nak uji kita. Kalau kita fikir itu, datang daripada Allah, kita nak marah ke? Tak. Kita takkan marah kan kalau datang daripada Allah kan? Memang datang daripada Allah. Allah nak uji kita. Jadi, bila mana datang daripada Allah, kita sedar Allah nak bagi ujian pada kita untuk bagi pahala kat kita. Mungkin kita fikir aku ni pahala lain tak banyak. Pahala lain aku tak kuat sangat, ibadat ni ibadat ala kadar, makna yang wajib aku buat lah, yang sunat-sunat ni lebih kurangnya aku buat. Jadi Allah nak bagi pahala kat aku dalam konteks sakit. Sebab sakit tu juga dengan kesabaran kita, pahala banyak kita akan peroleh di sisi Allah Ta'ala. Kita sebut tadi lah hadis Nabi kan, kalau satu duri pun dah dapat pahala dah, dia ampun dosa, apatah lagi yang lain lagi. Yang keduanya, bab nak cari penyihir ni tak carilah, sebab manusia tidak tahu perkara gaib. Manusia tak tahu. Kalau kita pergi jumpa contohnya ustaz lah, kadang orang berubat semua panggil ustaz. Mereka kopiah pula, bomoh panggil ustaz semua ustaz. Ustaz tu kata yang buat sekian-sekian. Makna ketahuilah itu sebenarnya adalah ada elemen sihir kat situ. Bila dia boleh tuju kau ni buat, dia tahu mana? Siapa yang bagi tahu dia? Apa bisikan-bisikan sampai kepada dia? Datang daripada siapa? Bukankah datang daripada jin syaitan? Maka itu satu benda yang diragukan. Sebab itu kita sakit, kita pergi ubat. Kita tak tahu siapa buat. Kecuali kalau kawan tu mengaku kat kita tahulah. Dia mengaku aku sebenarnya buat. Kan? Dan minta maaf dan sebagainya. Jadi kita tahulah. Tapi kalau orang tak beritahu, kita tak akan tahu benda gaib. Kecuali sesuatu yang bagi tahu melalui perantaraan yang tak betul itu. Jadi kena hati-hatilah. Kalau kita jumpa perubatan macam tu, kita tahu jangan pergi lagi lah. Jangan pergi lagi. Sebab apa? Takut dia melebarkan lagi permusuhan di kalangan manusia. Bertambah dua sakit. Allahu Akbar. Sakit sihir pun sakit, sakit putus hubungan kekeluargaan, silaturahim, kawan-kawan dan sebagainya juga sakit juga dia panggil. Allahu Akbar. Jadi bersangka baik adalah ubat yang paling mujarab. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada kita bersangka-sangka. Sebab apa dalam Quran Allah kata sangkaan itu banyaknya adalah dosa. Mudah-mudahan kita terjawab soalan tersebut. Jadi insya-Allah kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dosa sihir ini dosa berbentuk hablum minan nas, iaitu dosa yang berkekalan, hanya dapat diampunkan oleh orang yang disihir sahaja? Bagaimanakah cara jika dia sudah bertaubat dan nak minta maaf, namun orang yang disihir sudah meninggal dunia disebabkan sihirnya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Satu soalan yang cukup menarik ini, Doktor. Silakan. Baik, terima kasih pada persoalan yang dikemukakan. Apakah sihir ini melibatkan manusia, dosa sama manusia? Ya. Selain daripada ia telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah melakukan kezaliman pada manusia. Boleh jadi muflis di akhirat esok ni kerana kezaliman tersebut. Bukan sekadar kezaliman, pembunuhan yang dilakukan. Yang selamat daripada undang-undang dunia, tapi tak akan selamat daripada undang-undang akhirat. Allah Taala Maha Adil. Allah Taala akan menghukum mereka yang melakukan kezaliman tersebut. Sebab sampai tahap menyakiti orang lain, membunuh dan sebagainya. Baik, itu satu perkara. Yang keduanya, persoalannya dia dah bertaubat pada Allah. Sebab kesalahan manusia ni kena minta maaf kat manusia. Kena mengembalikan hak pada manusia tersebut. Itu baru dia bagi taubat. Kalau dia tak bagi taubat. Tapi masalah sekarang ni, dia sudah meninggal dunia. Kawan ni dah bertaubat pada Allah Ta'ala, dia nak buat macam mana lagi? Apa yang dia boleh buat ialah, pertama, taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta ampun pada Allah. Yang keduanya, dia buat baik sebaik mungkin kepada keluarga arwah. Yang ketiganya, dia banyak mendoakan kepada arwah itu sendiri. Mendoakan dia di alam sana. Sebab keikhlasan hati dia tu, dia doa sungguh-sungguh, dia buat baik, niatkan untuk arwah sebagai contohnya. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti dia akan mendapat kemaafan, pengampunan. Sebab apa? Sebab last sekali Allah yang akan menentukan sama ada dia diampun ataupun tidak. Kerana apa? Kerana mungkin manusia itu pun bila kita buat baik dengan dia, pahala sampai kat dia, kita duk bagi kat dia kan. Di akhirat esok dia pun kenang
kita dah bertobat dan kita dah insaf dan kita pun banyak memberi kebaikan pada dia walaupun selepas dia mati, maka moga-moga itu menjadi asbab untuk kita mendapat kemaafan dan pengampunan juga di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah. Jadi teringat kembali kepada kisah seorang pemuda yang membunuh 100 orang. Tapi akhirnya disebabkan oleh taubatnya itu, Allah SWT memberikan syurga padanya. InsyaAllah. Jadi doktor, terima kasih di atas pencerahan, dan sebenarnya kita sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod pada hari ini. Banyak lagi sebenarnya soalan-soalan yang menanti berkaitan dengan sihir. Memang satu topik yang cukup orang kata panas untuk kita bualkan. Jadi doktor, sebagai penutupnya lah, sedikit kesimpulan ringkas daripada doktor tentang apa yang kita pelajari dalam 3 isi penting yang mudah untuk kami fahami, doktor. Silakan. Baik, yang pertama sekali tajuk kita itulah sihir amalan syaitan. Jadi sihir ini adalah amalan syaitan yang wajib dihindarkan dan ianya kita anggap sebagai ujian untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Macam pantun pula. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah sedikit perbincangan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mencari jalan yang betul dalam menelusuri kehidupan ini untuk mencari redha di sisi Allah Ta'ala. Kita menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah, terutamanya yang melibatkan sihir dan syirik ini. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليه من قول أو فعل أو عمل. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat di sebalik topik kita bincangkan sihir amalan syaitan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pandangan jahat manusia dan juga sifat ataupun perbuatan sihir manusia, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hakim dan juga ahli panel kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof yang akan mengajarkan kita tentang pengajian hadis 40 Imam Nawawi, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di penghujung ini saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa. Bertemu lagi di lain episod dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.